berselawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatimin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'an lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair ya fattah ya 'alim iftah lana futuhal 'arifin. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, teman-temannya, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada pagi ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada pagi ini Allah SWT penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita insya-Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung lagi perkongsian pembacaan kitab Penghayatan Sifat 20 ke arah memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mudah dengan kita minda yang telah dikarang ataupun disusun semula kitab ini oleh Tuan Guru Al-Fadhil Ustaz Ahmad Nafiri bin Muhammad Datuk Aziz.
kitab ni berpandukan daripada kitab asal, iaitu kitab Risalah Tauhid, bahagian ketuhanan. InsyaAllah pada pagi ini kita masuk dalam surat yang pertama. Surat pertama, alhamdulillah selesai kita pada Muqaddimah Mu'allif ataupun pendahuluan kitab ataupun pendahuluan penyusunan kitab tersebut oleh Tuan Guru sendiri. Kemudian kita masuk dalam membicarakan ataupun pembukaan kepada pembahasan kitab ini ke surat 1. Betul tak? Semua ada kitab. Betul ke surat 1? Bismillahirrahmanirrahim. Dia nak cerita yang kita bincang 2 minggu lepas, yang kita sebut Allah tu bukan Tuhan. Ini jawapannya. Ada siapa nak tanya? Kenyataan Allah bukan Tuhan? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Allah. Allah ismun lizati wajibil wujudil ma'bud ma'budi. Bihaqqin mustaghni an kulli ma siwahu wal muftaqiru ilaihi kullu ma ada. Allah bermula Allah. Jadi kata-kata Allah bermula Allah, maksud Allah kat situ kata-kata Allah tu, perkataan Allah tu. Apa yang dikatakan perkataan Allah tu? Ini nak terangkan. Allah tu satu nama bagi zat yang wajibal wujud. Al-ma'budi, kena baca ma'budu ni. Ma'budi, betul tak? Allahu ismun lizati wajibil wujudi al-ma'budi bihaqqin mustaghni an kulli ma siwahu wal muftaqiru ilaihi kullu ma adahu. Allah tu, keadaan Allah tu satu nama. Nama bagi siapa? Nama bagi satu zat yang wajibul wujud, yang wajib wujud, yang wajib wujud, yang disembah dengan sebenar-benarnya, yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya zat.
Nya tu balik pada zat tadi. Dan yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang selainnya, kepadanya nyezat oleh tiap-tiap barang selain nyezat. Bermula Allah itu satu nama bagi zat yang wajib wujud, yang disembah dengan sebenarnya, yang terkaya ianya zat, yang terkaya ianya zat daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya zat, dan yang berkehendak kepadanya zat oleh tiap-tiap barang selain zat. Dah faham? Balik. Dah selesai dah lah. Okey? Okey mak? Faham mak? InsyaAllah. Jadi Allah ni ialah satu nama. Itu yang sebab kalau kita baca Asma'ul Husna tu, bila kita baca Asma'ul Husna, nas'aluka ya man hu wallah, kan? Hu Allah. Nas'aluka ya man hu. Hu tu balik pada Allah. Hu tu dia balik bukan pada Allah. Hu tu balik lizati wujubil wujudi al-ma'budi bihaqqin al-mustaghni an kulli ma siwahu wal muftaqiru ilaihi kullu ma adahu. Jadi Allah tu hanya sekadar nama je. Itu sebabnya kita tak boleh kata Allah Ta'ala tu Tuhan. Tak, Allah Ta'ala tu nama. Tuhan tu pula siapa? Tuhan tu siapa? Habis Tuhan tu siapa? Lizatiha, tu garis tu. Bila orang tanya Tuhannya mana? Kalau Allah Ta'ala tu bukan Tuhan, habis Allah Ta'ala tu apa? Allah itu nama. Jadi Tuhannya tu mana? Yang dikatakan Tuhan tu mana? Ni dia. Lizati wajibil wujudi al-ma'budi bihaqqinil mustaghni an kulli ma siwahu wal muftaqiru ilaihi kullu ma adahu. Itu Tuhan. Itu yang dikatakan Tuhan. Ya tak? Apa dia? Ni masuk ke Allah lah. Jadi kalau orang awam dekat luar sana yang tak ngaji, dia kata Allah Ta'ala tu Allah tu Tuhan. Dah, Allah tu nama. Jadi tak ada beza di antara nama Allah dengan nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Zal Jalali wal Ikram, Mughni. 99 nama tu. Wahid, Ahad, semua tu tak ada beza dengan Allah. Semua tu nama Allah. Nama bagi Allah. Jadi Tuhan tu mana? Ni Tuhan ni. Lizati wajibil wujudi al-ma'budi bihaqqinil mustaghni an kulli ma siwahu wal muftaqiru ilaihi kullu ma adahu. Ini gambaran dia. Ini ta'arif dia, pengenalan dia. Jadi Tuhan tu mana? Tuhan itu ialah zat yang wajib wujud. Tuhan tu zat wajib wujud. Nak tak nak, tu bila kita sebut wajib. Nak tak nak mesti dia wujud. Nak tak nak mesti dia wujud. Ada tak selain daripada dia? Maknanya bila kita faham ada wajib wujud, maka ada yang tak wajib wujud. Wajib wujud lawannya tak wajib wujud. Jadi kalau Allah wajib wujud, siapa yang tak wajib wujud selain daripada Allah? Tak terhenti ataupun tak wajib atas Allah untuk menjadikan sesuatu selain daripada Allah.
Jadi kita ni termasuk apa? Kita ni termasuk mungkin ataupun dipanggil mungkinat. Mungkinat ni apa? Boleh ada, boleh tak ada. Tapi Allah Ta'ala tu tak boleh ada, tak boleh tak ada. Dia mesti ada. Dan mesti ada tersebut dengan makna wajib. Kita dikatakan wajibul wujud. Wajib wujud. Jadi Allah tu wajib wujud. Selain daripada Allah tu, mungkinat. Maksud mungkinat ni boleh ada, boleh tak ada. Allah jadikan arash boleh ada, boleh tak ada. Allah jadikan malaikat, boleh ada, boleh tak ada. Boleh tak Allah Ta'ala tak nak jadikan malaikat? Boleh, tak ada masalah. Allah Ta'ala tak ada keperluan apa-apa pada malaikat. Boleh tak Allah Ta'ala jadikan syurga? Boleh. Allah Ta'ala tak nak jadikan syurga, boleh tak? Boleh. Ini yang dikatakan mungkinat. Mungkinat ni boleh ada, boleh tak? Boleh tak ada. Apatah lagi manusia. Allah jadikan kita manusia ni termasuk mungkinat boleh ada, boleh tak ada. Allah nak jadikan boleh, tak nak jadikan boleh. Sebab kita ni tak boleh nak mempersoalkan kenapa Allah bagi pada dia, kenapa Allah Ta'ala tak bagi pada kita. Kan? Kita ni hidup serba sederhana. Dah jatuh, ditimpa tangga, tercalit pula tai ayam. Kan? Susah sangat hidup. Orang sebelah, Masya Allah, suaminya baik, anaknya baik, hidupnya senang. Kan? Pantang iklan keluar kereta baru, terus beli kereta baru, kereta lama jual, baru aja. Kan terusik hati kita tu kan. Ya Allah, kenapa lah Allah Ta'ala bagi kat dia kan. Kena pula suami dia tu pula dulu bekas tunang kita, kita putuskan. Seronok bagi cerita macam ni. Menyesal tak kahwin. Bila dah senang baru. Saya ada kisah ni mak, ni cerita bagilah, jangan ketat sangat sebab benda ni berat sebenarnya. Ini pengajaran lah. Saya ada seorang guru Quran. Guru Quran saya ni bapak dia orang susah. Sangat susah. Bapak Noe Getah. Duduk dekat Ulu Perak. Duduk kat Ulu Perak tu, keluarga dia orang paling susah sekali. Jadi ustaz ni pergi belajar. Umur dia lepas habis belajar, dia pergi ngaji pondok. Lepas habis pondok tadi tu, balik umur 19 tahun. Waktu tu lah 19 tahun, tahun 60-an, 70-an. Jadi balik-balik tu minat dengan seorang perempuan kampung. Orang kampung dia. Jadi dia minat dekat seorang perempuan ni. Suruhlah keluarga dia, mak ayah dia masuk Minang. Pergi merisik nak masuk Minang. Jadi mula-mula mak ayah dia berat lah. Sebab kita tahu orang tak suka kita, orang tak senang dengan kita, kita susah. Zaman 60-an, 70-an tu kan lagi materialistik. Zaman-zaman tu memang materialistik. Kena pula ustaz pula, bukannya tu ngaji pondok. Jadi balik-balik tu pergi masuk, dah anak punya pasal, benda baik juga. Beranikan diri lah, mak dia pergi mengisik. Pergi mengisik, tolak. Tapi tolak cara baik lah. Anak ni muda lagi, gini. Tapi Allah Ta'ala nak tunjuk seminggu selepas tu, orang lain masuk Minang diterima. Pegawai bomba. Saya yang cerita ni bukan ustaz sendiri, kakak ustaz. Dia bercerita macam mana perjalanan hidup ustaz. Itu saya bangga dengan cerita dia. Jadi ustaz ni kecewa lah. Seminggu je beza. Bukannya 2-3 bulan ke 6 bulan ke setahun. Seminggu beza. Masuk pegawai bomba tadi, diterima. Jadi ustaz ni pun bawa hati. Kan zaman-zaman 60-an tu kan. Dia pun pergi ke Kuala Lumpur, sambung belajar, pergi masuk Pusat Islam. Masuk Pusat Islam, dia di antara generasi yang kedua. Kalau tak silap saya, generasi yang kedua menghafal Quran di Masjid Negara. Jadi lepas dia habis hafal Quran, dia pergi Mesir, sambung belajar Mesir, balik belajar Mesir. Tapi itulah hikmah dia. Kalau dia kahwin tadi, mungkin dia tak pergi belajar. Jadi balik daripada Mesir, dia jadi pensyarah.
Tengah dia jadi pensyarah, dia buka sekolah. Dia dah buka sekolah, umur dah 30. Masa tu dah ulang alik. Dia balik kampung apa semua. Daripada kereta buruk, kereta baru, kereta berubah-ubah. Kerja kerajaan, government kan. Pensyarah pula tu, pensyarah tua. Dia jadi pensyarah, ketua pensyarah Quran. Zaman tu kan memang orang hafal Quran tu kan tak ada. Tapi masa tu memang belum orang pandang lagi orang hafal Quran. Jadi akhirnya kahwin ada anak, balik. Makin dipandang masyarakat orang kampung. Balik pula dia jadi pegawai, makin lama makin naik. Lepas tu imam lagi, lepas tu pensyarah lagi. Jadi tukar-tukar kereta. Bulan ni kereta lain, bulan depan kereta lain. Jadi orang kampung tu, kakak tu dah mula memandang-mandang. Keluarga perempuan tadi dah mula memandang. Perjalanan tu dah 20 tahun, 30 tahun punya cerita. Ustaz pun dah ada anak. Jadi keluarga tadi tu dah mula angkat kepala. Bomba, ialah masa dulu hebatlah. Mula-mula hebatlah. Lepas tu kan dia maintain gaji dia macam askar apa semua kan. Nak dibanding dengan orang ngaji pondok ni memang tak ada masa depan lah. Tapi bila ustaz tu dah balik jadi government pensyarah apa semua, lepas tu balik pula berubah-ubah kereta, lepas tu keluarga dia orang ni rapat juga. Itu sebabnya kita ni tak tahu bagaimana Allah Ta'ala takdirkan atas kehidupan seseorang. Kehidupan kita ni keterikatan dengan takdir. Memang satu part kita tengok, oh orang tu lebih. Kita tak ada hak untuk menyatakan kenapa pada Allah. Itu yang persoalan pertama tadi. Kenapa dia? Sebab kita ni termasuk mungkinan. Allah nak jadikan boleh, Allah Ta'ala tak nak jadikan boleh. Itu hak Allah. Nak kata tidak pada Allah, nak kata tak suka, nak kata tolak, tak. Hidup kita ni tak lebih hanya sekadar bersyukur apa Allah Ta'ala bagi. Itu satu angle mak. Itu satu angle. Kemudian satu angle lagi pula, kalau kita bincang dalam satu angle yang lain pula, apa sekalipun yang Allah Ta'ala bagi, mungkin yang nampak baik, mungkin yang tak nampak baik, semuanya baik. Yang kita nampak baik, baik. Yang kita nampak baik, itu pun belum tentu baik. Yang kita nampak tak baik, itu pun kita tak boleh kata benda itu tak baik. Sebab apa yang Allah Ta'ala bagi itu baik. Macam tu ayat dia. Yang kita nak kata baik, tu pun belum tentu baik. Yang kita nak kata tak baik, tu pun belum tentu tak baik. Contoh apa? Orang suka apa mak? Orang suka kaya. Baik tak? Satu angle kita kata baik pada mata kita, kaya tu baik. Tapi belum tentu baik. Berapa ramai orang kaya tu akhirnya dengan kekayaannya rosak. Ni lagi zaman-zaman orang berlumba-lumba menunjuk-nunjuk kekayaannya kat Facebook tu kan. Dulu zaman nenek-nenek kita ditunjuk rantai leher panjang-panjang. Itu pun dia paling jauh pun dalam kampung tu je dia boleh berpusing-pusing. Hari ni tak, Facebook rantai kapal kan. Besar macam tu ah. Bukan rantai tu besar macam tu mak. Dia punya apa panggil? Satu apa? Satu sawai. Satu tu besar ni. Cuba bayangkan hari ni orang menayang kat Facebook. Kemudian kita nak katakan yang miskin tu pula tak baik pun tak boleh juga. Sebab ada kemiskinan. Dengan kemiskinan tadi manusia tadi mudah kembali pada Allah. Sebab sifat manusia ni memang bila senang aja dia akan leka, dia akan menghadapi sifat leka. Tapi kalau dia mampu mengawal sifat leka tadi, itu lebih baik. Tapi kebanyakan manusia bila senang dia leka, lalai. Bila dia susah pula, itu sifat manusia, dia akan balik pada Allah. Tapi tak kurang juga kalau dia tak mampu mengawal kesusahan dia tadi, di situ akan bermulanya titik kekafiran. Kafirnya seseorang tu pada Allah. Jadi kita tak ada hak. Dan wajibal wujud kat sini, yang wajib wujud itu hanya Allah. Yang selain daripada Allah itu hanya mungkinat. Maksud mungkinat ni boleh ada, boleh tak ada. Ini yang dikatakan Tuhan satu. Yang disembah dengan sebenar-benarnya. Al-ma'budi bihaqqin.
Yang wajib disembah ni hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Tuhan sahaja yang wajib disembah. Allah tadi dengan nama Allah. Tak ada lain. Sembah ni dia ada dua keadaan. Ada makna hakikat, ada makna majaz. Apa maksud makna hakikat? Iaitu memang kita sujud sembah pada Allah. Memang hakikat sembah. Sembah bermakna dengan makna sembah, ataupun sembah dengan makna iman, keyakinan, ataupun lafaz. Itu semua termasuk hakikat tadi. Dan tak boleh dengan makna hakikat sembah tadi, tak boleh kita sembah ataupun membuat pengakuan selain daripada Allah. Dengan makna majaz, sembah kat situ iaitu iman dia masih lagi dengan Allah, tetapi keyakinan dia lebih kepada makhluk. Contohnya, si isteri, suami kan tanya, yang kalau abang mati sehari dua ni macam mana ya ayang? Lalu isteri pun bermulalah dia singsing baju dia. Kemudian dia bercakap, abang janganlah cakap macam tu. Kalau abang tak ada, siapa nak jaga ayang? Siapa nak jaga anak-anak? Siapa nak bagi makan ayang dan anak-anak? Siapa nak bayar duit sewa rumah? Nak bayar sewa rumah? Nak bayar rumah? Siapa nak bayar kereta? Kena pula si suami pula jenis kaki jalan. Hujung-hujung minggu abang selalu bawa kami jalan. Siapa lagi nak bawa kami jalan? Ni yang dikatakan syirik. Syirik khafi. Siapa bagi makan dia? Siapa bagi makan dia, Mak? Allah. Itu masalah. Siapa yang selama ni cukupkan keperluan dia? Allah. Yang selama ni dia berjalan berdodoi ke mana-mana dengan suami dia tadi, kalau Allah Ta'ala tak izinkan, boleh ke? Tak. Jangan kata Allah Ta'ala tak izinkan, Allah Ta'ala tak gerakkan hati suami dia untuk bawa pun. Allah Ta'ala sekat rezeki dia, tak boleh pergi. Semua datang daripada Allah. Sebabnya kita ni nak bercakap agak-agak berhati-hati kerana takut terjadi syirik. Ini dikatakan ma'bud tadi, sembah tadi, dengan makna hakikat dan makna majaz. Jadi bila suami tadi bercakap macam tu, tak apalah bang, kalau abang nak mati tanam. Selesai. Nampak esok dia tak ulang lagi dah. Apa? Majaz ni dipanggil apa? Meminjam perkataan lain. Meminjam perkataan lain, lawan daripada hakikat tadi. Meminjam perkataan lain, meminjam untuk penggunaan perkataan lain. Meminjam ni dengan makna pinjam. Macam mana, Mak? Tak, saya nak bagi makna majaz tadi tu. Bukan makna asal. Yang tapi saya nak terangkan yang makna majaz tadi tu, majaz tu saja. Dia bukannya, majaz tu bukan disandarkan pada Allah, tak. Majaz tu lawan hakikat tadi. Lawan hakikat. Okey, contoh gini. Dalam majaz tu ada macam-macam lah sebenarnya. Termasuk isti'arah ni, dia majaz ni dia termasuk ilmu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ingat pagi ni. Bayan, badi', ma'ni, mantiq, balaghah. Ilmu balaghah. Majaz ni termasuk ilmu balaghah. Dalam ilmu balaghah tu ada majaz. Dalam majaz tadi tu pula ada isti'arah. Isti'arah ni dengan makna pinjam. Contohnya makan mak masak nasi. Mak masak nasi, contoh. Mak masak nasi. Betul ke mak masak nasi? Betul ke mak masak nasi? Betul ke nasi tu kita masak? Bukan, ni bukan cerita bab akidah. Ini bab cerita perkataan. Kita bahas bab perkataan. Betul ke masak nasi? Masak nasi ke masak beras?
Masak nasi ke masak beras? Masak beras. Tapi kita cakap apa? Masak jadi diperpinjamkan nasi, perkataan nasi yang dah siap masak tadi digunakan ketika nak masak tadi. Padahal kalau ikut hakikat dia, yang kita masak itu adalah beras, bukan nasi. Jadi diperpinjamkan perkataan nasi yang dah siap masak tadi, diletakkan di situ. Biasanya tujuannya untuk ialah penggunaan bahasa. Ini sebenarnya pembahasan ni ialah termasuk pembahasan lughah, ilmu lughah. Hakikatnya beras, tapi diperpinjamkan perkataan nasi. Itu dia kata pinjam tadi, majaz tu. Majaz ni termasuk balaghah, ilmu balaghah. Jadi orang tadi dia memang tetap beriman, sembahyang tak? Sembahyang. Dia tak sembah pada selain daripada Allah, dia sembah Allah. Tapi dengan tindakannya tadi tu, hakikat sebenar yang bagi makan dia siapa? Suami dia kan Allah. Allah. Itu yang dalam bab syirik tu terjadinya syirik khafi dan syirik jali. Sama macam pembahasan yang kita selalu sebut sebelum ni, contoh-contoh. Ni kalau hafal Quran ni tak ada SPM, esok nak kerja apa? Kan? Ni hafal Quran ni tak belajar SPM, tak ada SPM ni, nanti besok nak kerja apa? Memang kena kerja tak ada SPM ke? Tak, banyak kerja. Kerja tu Allah yang tentukan. Allah Ta'ala suruh kita belajar, pergi belajar. Habis SPM tu tak payah ambil lah. Tak, boleh. Tetapi kita tak boleh jadikan sebagai kepercayaan dan pegangan. Kau nak ambil lah. Tapi jangan jadikan ukuran utama untuk meletakkan bahawa kalau tak ada SPM tak boleh kerja. Berapa ramai orang yang ada SPM, ada degree lagi, bukan kata SPM, degree lagi pun tak ada kerja juga. Yang dah bekerja berhenti pun tak ada. Jadi tak boleh kita jadikan itu sebagai keyakinan utama sehingga tak boleh, memang kena ada SPM, kalau tak ada SPM. Ni sekarang ni masyarakat kita didatangi masalah sedemikian balik. Yang kat luar tu baru-baru ni keluar satu statement daripada KPM sendiri, 30%, bahkan kurang daripada 30% pelajar yang lepasan daripada SPM tak nak sambung belajar. Ini satu masalah besar negara. Kemudian yang keduanya pula, akhirnya universiti-universiti terpaksa, universiti ni pula kalau orang tak masuk belajar, tak ada orang bayar yuran. Tak ada bayar yuran, siapa nak bayar costing universiti? Jadi mereka pun terpaksa fikir macam mana nak buat, terpaksalah buka SPM fast track. Cuba bayangkan buka SPM fast track kat universiti. Niat awal tu baiklah, tapi bila kita sembang-sembang belakang, rupanya niat tak baik juga. Sebab bukan dia nak tolong budak tahfiz, dia memang nak tarik pelajar tahfiz tu tutup dia punya masalah tadi tu, tanggung kos tu kesannya. Jadi mak ayah yang kebingungan ni, dia berhentikan anak tahfiz, berhentikan mengaji agama tu semata-mata nak ambil SPM. Tu bayangkan rosaknya iman masyarakat kita hari ni. Ni dia. Jadi yang wajib wujud tadi, al-ma'bud bihaqqin tadi, yang disembah dengan sebenar-benar ni hanya Allah. Baik sembah secara hakiki ataupun secara majazi. Siapa bagi makan? Allah. Siapa yang cukupkan kita? Allah. Tapi dalam masa yang sama Allah suruh kita berusaha. Tapi dalam berusaha tadi pula kita kena letak keyakinan kita. Yang pertamanya, usaha tu hanya semata-mata usaha, tetapi hasil usaha adalah Allah. Mak kena betul-betul masak nasi goreng. Pagi ni kita sarapan apa? Nasi lemak. Nasi lemak kerang. Kerang apa, Mak? Kerang. Bukan sambal kerang, satu lagi. Rendang. Semalam keluar rumah tak sempat sarapan pukul 7 pagi. Mana ni perut lapar. Allah Ta'ala punya kaya tu. Sampai je dekat Usim, belum masuk pintu pagar Usim tu, ada satu kedai dekat tepi jalan,
Berhenti terus nampak. Bukan kedai dia panggil apa? Warung. Berhenti warung. Ya Allah laparnya. Dah perjalanan tu. Ya Allah laparnya. Ya Allah ni nak masuk meeting pukul 9. Doktor apa? Datuk tunggu pukul 9. Sampai pukul 8.40. Boleh tak ya Allah nak makan ni. Sebab masuk meeting tak tahu kau berhenti. Kali betul nak masuk 8.40 tu nampak pagar dah tu. Nampak warung kat tepi. Berhenti warung tu. Kali tengok ada nasi lemak. Macam-macam lauk. Terima kasih ya Allah. Belum ambil lagi tu. Ya Allah terima kasih ya Allah. Hilang lapar. Nasi lemak. Kerang rendang. Makan malam. Sampaikan kawan-kawan yang datang meeting lalu tu. Amboi makan seorang-seorang. Jadi bila dah makan. Mana tadi? Masak tadi. Masak nasi lemak kerang. Jadi masak tu usaha mak. Wajib tak usaha? Sehabis-habis usaha. Tetapi yang menentukan berjaya tak berjaya masak tadi, sedap tak sedap, hasil yang dipanggil hasil daripada masak, hasil daripada usaha tadi, maka hasil tu bukan hak kita, hasil tu hak Allah. Allah yang menentukan. Itu sebab Imam Ghazali kata apa? Orang yang berusaha tanpa bertawakal, orang sombong. Maknanya mak dah masak pagi ni, lepas tu bila mak dah hidang-hidang, abah pun makan. Abah kata sunat. Suami pula kan, ya Allah sedapnya yang. Si isteri pula jenis orang tak pergi ngaji. Kalau dia pergi datang ngaji akidah, insya-Allah selesai masalah. Ya. Abang awak tu dah kahwin dengan saya 20 tahun. Kan tak tahu, saya kan memang pandai masak. Apa patah Melayu mak? Siang lagi bersuluh. Macam mana istilah dia? Terang lagi bersuluh. Padahal suami tu pergi kuliah maghrib. Ustaz cakap Nabi SAW tu bila makan, di antara sunnah Nabi dia puji isteri. Yang si isteri tu pula jenis masuk bakul angkat sendiri. Dia tak pergi ngaji. Orang suruh ngaji tak nak ngaji. Ni baik-baik lah. Ni orang sombong. Nabi SAW kata orang sombong ni tak cium bau syurga. Jadi apa jawapan kita? Alhamdulillah, segala izin daripada Allah. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kerja Allah bukan kerja kita. Awak jadi suka masakan saya pun Allah yang letakkan suka tu pada awak. Kalau Allah Taala tak letak suka tu dan letak rasa sedap tu, maka tak sedap. Bukan kuasa saya. Saya pergi masuk dapur tu pun atas urusan Allah. Itu sebabnya usaha mesti usaha. Pagi ni pukul 10 abah masuk dapur. Mak duduk dekat depan meja makan. Kenapa termenung? Tengah menunggu. Menunggu apa? Abah tengok dapur. Tak ada apa-apa yang ditunggu. Kali abah pun buka dah tudung saja. Buka tudung kosong. Yang tak ada sarapan apa-apa. Itulah. Itu yang saya kata saya tengah tunggu. Imam Ghazali kata orang yang berusaha, orang yang bertawakal tanpa usaha, orang ni malas. Jadi abah sunat ketika tu duku kepala mak tadi. Suruh pergi ngaji. Jadi usaha tu wajib sehabis-habis usaha. Dan selebihnya serah pada Allah, bukan urusan kita. Hasilnya itu hak Allah. Jadi kalau katalah kita bawa kereta, bawa kereta nak balik kampung, tiba-tiba sampai dekat satu tempat kita dah betul-betul dah berhati-hati dah. Tiba-tiba aksiden juga. Maknanya itu memang ketetapan Allah. Tapi kalau kita tu bawa je pun dah 18 kemudian dengan gila-gila apa semua, tiba-tiba aksiden, itu atas kelalaian kita. Kesilapan kita. Itu kena berhati-hati. Malas. Orang yang bertawakal tanpa usaha, orang ni malas. Dia duduk menunggu. Menanti-nanti. Tanpa ada usaha. Usaha tanpa tawakal sombong. Yang disembah dengan sebenar-benarnya, yang terkaya ia daripada, yang terkaya ianya zat tadi. Yang terkaya ianya zat daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya zat. Yang terkaya ianya zat daripada mana terkaya tadi? Daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya nya balik zat tadi. Maknanya yang paling terkaya. Terkaya ni maksudnya melampaui. Melampaui, mustaghna ni dengan makna melampaui terkaya. Tidak ada sesuatu pun. Kaya ni bukan kaya harta saja.
Kaya maksud terkaya ni tak kira apa sekalipun yang kembali pada Allah, maka dialah selayaknya dan selebihnya dan tidak ada sesuatu yang melampaui daripada dia. Itu maksud dia. Kalau kata zat, zat dialah yang terkaya. Kaya ni bukan kaya harta Maksudnya kaya ni dengan makna melampaui. Maksud melampaui ni pula tidak ada sesuatu yang boleh menandingi dia. Itu maksud dia. Kaya tadi dengan makna melampaui. Makna melampaui ni maksudnya apa? Maksudnya iaitu sesuatu yang tidak boleh menandingi Allah ataupun zat Allah tadi. Baik bicara pada zat maupun pada sifat maupun pada af'al. 3 tu. Zat dia zat yang paling tidak ada sesuatu yang boleh menandingi zat Allah. Tidak ada sesuatu yang boleh menandingi sifat Allah. Tidak ada sesuatu yang boleh menandingi af'al Allah. Okey, zat. Kita ambil zat kita. Okey, zat tu ni fizikal. Zat fizikal. Bagi manusia. Zat ni bila sebut zat saja maka fizikal. Maka zat manusia itu tidak sebagaimana zat Allah. Zat manusia ni pertama sekali, zat manusia ni dia perlukan sesuatu, apa panggil? Kalau dalam akidah disebut zarrah. Perlukan kepada jirim. Perlukan kepada jirim ataupun zarrah. Himpunan zarrah, atom tadi, maka jadilah zat. Kita nak jadikan kita punya zat ni, kita perlukan kepada 1001 macam benda sesuatu sehingga barulah jadi zat kita tadi. Baik pada tulang kita, daging kita, darah kita, barulah jadi ni zat kita. Tapi Allah Ta'ala itu tidak perlukan kepada sesuatu. Dan zat Allah Ta'ala itu tidak sebagaimana zat manusia. Manusia tak boleh. Tidak ada satu yang menyamai. Ini yang sifat Allah Ta'ala itu laisa kamitsli syai'un. Tidak ada sesuatu yang dapat menyamai Allah, menyerupai Allah Subhanahu Ta'ala. Baik sama zat. Maknanya itu yang terkayanya zat Allah Ta'ala tadi. Dan tidak ada sesuatu yang boleh menyamai ataupun menandingi. Jangan kata nak menyamai, jangan kata nak menandingi, menyamai pun tak mampu. Kita kalau tak minum susu, kan pergi terkepak tulang, nak bangun bukannya jatuh ke apa, nak bangun tu tiba-tiba terpatah tulang. Memang kan, patah tulang. Tak ada orang sepak ke, tak ada orang pukul ke apa, nak bangun tiba-tiba terpatah. Pergilah hospital, doktor pun cakap, makcik, tulang makcik ni dah rapuh, kurang kalsium. Kan? Ini bukan cerita 70-80, hari ni umur 40 pun tulang kita rapuh. Ya? Sebab pemakanan kita, pemakanan yang tidak sihat. Nampak tu? Kekurangan yang ada pada manusia, sifat kekurangan yang ada pada makhluk. Tak minum susu, kurang minum susu, kalsiumnya tak ada. Bila kalsium tak ada, tulangnya tak kuat. Kemudian naik pula 4 siri, 5 siri, duduk lama dah kebas saja. Bila pergi jumpa doktor, doktor kata darah tak berapa cantik, pekat sangat, tak berapa lancar, macam-macam. Kemudian tak lama pula duduk lama-lama, duduk kejap berubah sini, berubah sini. Lepas tu dia pun pergi jumpa doktor. Doktor, kenapa saya ni berubah sini, berubah sini? Doktor pun cakap, oh ni ada masalah tulang belakang, slip disc. Semua senyum je. Kenapa slip disc? Macam-macam lah doktor pun cakap lah. Ya, ni makhluk. Zat kita ni yang serba kekurangan. Nak buat zat tadi pun perlukan kepada 1001 macam. Kemudian dah buat, dah ada tu pula pun serba kekurangan, yang dikata mustaghna. Allah Ta'ala itu mustaghna, terkaya. Tidak ada satu benda yang boleh menyamai ataupun apatah lagi menandingi zat Allah. Kemudian sifat Allah. Sifat Allah ni, di antara sifat Allah wujud, kewujudan Allah, wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu.
Tidak sebagaimana wujud kita. Yang Allah Ta'ala mustaghna tadi, melampaui, terkaya. Kita nak wujud mak, kita kena ada mak ayah. Lepas tu mak ayah tadi pula kena bersama. Lepas tu macam-macam, 1001 macam cerita dan perancangan barulah jadi kita, wujudnya kita. Tapi wujud Allah tidak. Allah Ta'ala tidak perlukan kepada sesuatu untuk wujud. Itu sifat ketuhanan, qidam, yang senantiasa, tidak ada permulaan. Baqa, tidak ada akhir. Tidak ada permulaan, tidak ada akhir, kekal. Kekalnya Allah. Kita hadis berubah-ubah. Minggu lepas kita datang jumpa senyum-senyum, ketawa-ketawa tu biasa. 3 hari lepas tu bagi tahu dah duduk atas katil, makan pakai straw. Berubah-ubah. Ni yang terkaya. Af'al, perbuatan Allah SWT, terkayanya perbuatan Allah. Allah Ta'ala nak melakukan sesuatu perkara tu tak bagaimana? Kita tak perlukan kepada sesuatu untuk melakukan. Allah Ta'ala jadikan Adam, alam, apa sekalipun yang Allah Ta'ala jadikan, semuanya Allah jadikan dalam keadaan tidak perlukan kepada sesuatu. Timbul soalan, habis yang Allah Ta'ala buat Nabi Allah Adam, kenapa Nabi Allah Adam tadi malaikat kena turun ke bumi sejarah? Itulah menggambarkan kekayaan Allah tadi. Allah Ta'ala tak perlu. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi datangnya malaikat tadi, Allah datangkan untuk menggambarkan kekayaan Allah yang jauh lebih luas. Kita tak. Kita kalau kita bicara tentang apa sekalipun, perbuatan kita tu semuanya ada, kena ada bersebab, kena ada diusahakan, kena ada pergantungan, kena ada pembantuan. Itu kita manusia. Makin kaya, makin banyak bantuan diperlukan. Besar tak rumah? Besar. Berapa bilik dia? 100 bilik. Berapa bibik dia perlu? Ni orang perempuan semua ni. Kalau 100 bilik, rasa-rasa berapa bibik perlu? 10 cukup? Tak cukup. Rumah yang 3 bilik tu pun berapa bibik mak? Rumah yang 3 bilik, 1 bibik 3 bilik 1 bibik. Kalau kata 30 bilik, 10 bibik. 100 bilik 30 bibik. Tu belum masak lagi, belum nyuci lagi, belum kebun lagi. Maknanya makin kaya, makin banyak keperluan kepada orang yang membantu. Allah Ta'ala maha kaya. Orang rumah kecil tak perlu membantu, tapi dia tak ada duit pula. Tengok adilnya Allah, hebat Allah SWT. Ini yang terkaya. Ini katakan al-mustaghni an kulli ma siwahu wal muftaqiru ilaihi kullu ma adahu, dan yang berkehendak kepadanya Allah, kepadanya Tuhan, kepadanya zat oleh tiap-tiap barang selain. Maksudnya Allah ataupun zatnya Allah, zat wajibal wujud tadi, selain daripada dia, semuanya berkehendak kepada dia, memerlukan kepada zat wajibal wujud tadi. Itu sifat Tuhan tadi. Itu yang dikatakan ciri-ciri Tuhan ni, mesti dia sesuatu yang berkehendak kepada dia. Sesuatu yang setiap sesuatu itu berkehendak kepada dia. Itu ciri-ciri Tuhan. Daripada atas yang kita bincang tadi, zati wajibil wujudi, 1. Al-ma'budi bihaqqin, 2. Mustaghni an kulli ma siwahu, 3. Wal muftaqiru ilaihi kullu ma adahu, 4. 4 ciri-ciri ini adalah ciri-ciri Tuhan. Kalau katalah seseorang tu dia kata dia Tuhan dan dia tak ada 4 ciri-ciri ni maka ketika itu dia bukan Tuhan. Mudah je. Ni tak lama lagi Dajjal nak keluar ni mak. Ni kalau tak betul-betul kita kemaskan betul-betul pemahaman dan keyakinan kita dalam memahami konsep ketuhanan yang sebenar-benar tu, akhirnya nanti kita melihat Dajjal itu Tuhan. Ni yang terakhir ni kemuncak ni, wal muftaqiru ilaihi kullu ma adahu. Ini kemuncak. Dan yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang selain daripadanya. Maknanya zat wajibal wujud tu selain daripada dia, semua berkehendak kepada. Masuk berkehendak ni apa? Bergantung harap pada dia. Macam kita sekarang.
Kalau tak ada Allah SWT tadi, siapa yang bagi makan kita? Siapa yang cukupkan keperluan kita? Siapa yang gerakkan? Siapa yang kebit mata kita? Yang dikatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji-pujian bagi Allah. Siapa Allah? Rabb, Tuhan yang wajibal wujud tadi, mentadbir al-alamin, alami ma siwallah, sesuatu selain daripada Allah ini duduk dalam pentadbiran Allah. Allah takbir kita ni. Itu sebabnya jangan kata Allah Ta'ala tu tidur, mengantuk pun tu mustahil bagi hak Allah SWT. Kenapa? Kerana semua ni duduk dalam pentadbiran Allah. Kalau katalah Allah mengantuk, maka sudah pasti alam ini akan bertaburan. Jangan kita bincang tentang alam, bahkan udara yang keluar masuk dekat hidung kita ni sendiri. Udara yang duk keluar masuk kita sedut ni. Lepas sedut, lepas sedut. Kalau Allah Ta'ala tak sukatlah udara yang masuk dekat dalam hidung kita untuk masuk dipam oleh paru-paru kita ni, mak, rasa-rasa apa yang jadi? Udara yang masuk ni, kalau Allah Ta'ala tak sukat betul-betul cantik udara yang nak masuk, nak dipam oleh paru-paru kita ni, Masya Allah. Ada satu seorang hamba Allah, dia koma, jadi dipakaikan oksigen. Masa itulah, lepas daripada koma dia itulah, baru dia tahu betapa besarnya harga nilai oksigen tadi. Kalau katalah Allah letak oksigen tu, ni udara yang kita sedut ni, mak, macam Allah letak bil api, bil air, tak bayar kita. Cuba bayangkan, kita bayar bil api, bil air ni 3 bulan tak bayar je, dia dah telefon dah. Assalamualaikum cik, bil api ni tak bayar ni, dia kata. Dah kecup perut kita. Padahal kalau tak ada api tu boleh hidup tak? Boleh hidup lagi, tak ada masalah. Tapi dah kecup perut. Ni kalau Allah Ta'ala hantar surat bil merah, kan, dah 3 bulan tak bayar bil oksigen ni. Dia pun, kita pula tak ada duit, tak bayar oksigen. Tak bayar oksigen, dia pun tutup, potong tadi. Oksigen tadi, potong. Apa jadi? Lepas tu hayah kita pula tak sampai lagi. Yang kata ajal kita tu. Ajal pula tak sampai, oksigen tak ada. Apa jadi? Macam orang pakai internet tu kan. Bil dah tutup, tapi internet masih ada. Cuma internet dipanggil apa? Nyawa-nyawa ikan tu kan. Ada internet tapi tak boleh nak download pun semua sekali. Dah tak lancar lah. Masuk banyak sikit je WhatsApp, dia dah mula hang je internet dia. Jadi udara tadi, oksigen tu ada lagi, tapi cuma nyawa-nyawa ikan lah, sebab dia dah tutup yang tu. Jadi tak lancar. Sedut tu dah tak boleh suka-suka hati. Tarik perlahan, kalau tidak tak sempat sampai paru-paru. Cuba bayangkan, mak. Ni dia. Jadi kita ni berhajat pada Allah. Sangat-sangat berhajat. Sebab nanti besok kalau Dajjal keluar, mak, kena tengok balik benda ni. Lizatil wajibal wujud, lizatil wajibil wujud, al-ma'bud bihaqqin. Yang kedua, al-mustaghni an kulli ma siwahu. Dia terkaya daripada tiap-tiap sesuatu. Tengok dia. Dan perkara yang paling jelas sekali, Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un, bersifat sesuatu yang tidak boleh diserupakan, baik pada zat, sifat ataupun af'al. Dajjal mungkin Allah Ta'ala izinkan dia untuk membawa af'al ataupun sifat af'al Allah. Af'al Allah di situ Allah Ta'ala izinkan dia. Tetapi untuk zat dan sifat tak boleh. Jadi kalau kita nampak Dajjal tu macam nampak orang lain, sudah pasti zat dia tu zat manusia ataupun zat makhluk. Ni yang kena yakin betul-betul. Jadi kalau katalah besok sampai terikut sekalipun, bukan atas dasar keimanan, tetapi atas dasar konon-kononnya keperluan. Itu yang nanti disebut
bahawa bila Dajjal keluar nanti, di antara orang yang duduk di hadapan untuk membawa masyarakat menyembah Dajjal tadi adalah ulama. Orang yang duduk kat depan yang akan bawa masyarakat untuk sembah Dajjal tadi, untuk mengaku Dajjal itu Tuhan adalah ulama. Ulama su. Bukan ulama betul, ulama su. Bukan su. Su. Sin, waw, hamzah. Su. Sin, waw, hamzah. Ulama jahat. Su ni jahat. Itu Nabi SAW sebut, 1400 tahun Rasulullah SAW sebut bahawa akhir zaman yang merosakkan agama itu bukannya orang jahil, bukannya musuh Islam, bukannya Yahudi Nasara yang merosakkan Islam, tetapi yang merosakkan Islam itu adalah orang agama itu sendiri. Orang agama itu sendiri. Yang duk hari ni kucar kita ni, masyarakat kita jadi kucar ni, dunia jadi kucar ni, semuanya ulama-ulama su. Yang duk tak habis-habis. Dah elok-elok kita semayang gini ibadah, datang pula yang lain pula. Oi, ni tak betul, itu tak betul, dikucar ni masyarakat. Begitu. Ni kalau tak betul-betul ni, esok dia lah yang jadi mengimamkan. Boleh ni kita kan untuk menjaga apa panggil? Menjaga keperluan nyawa kita. Jadi besok Dajjal ni dia keluar setelah 3 tahun dalam keadaan kemarau dunia. Jadi kemarau tu air tak ada. Air dunia dalam keadaan tak ada. Hanya 3, cuba bayangkan dunia hanya tinggal 1/3 saja air. Dan 1/3 tu pula dikuasai oleh Dajjal. Dajjal dia akan mengelilingi dunia bawa air dan juga bawa roti. Jadi ulama-ulama su' ni lah, ulama-ulama jahat ni lah yang mengeluarkan fatwa. Dia kata apa? Tak apa kita sembahkan, sembah dia untuk dapatkan roti dan air untuk menyelamatkan nyawa kita. Ni fatwa mereka. Ini kita pegang sungguh-sungguh ni. Kenapa kita kena belajar akidah? Supaya keimanan kita cukup mantap pada Allah. Biar apa sekalipun yang berlaku, kita tak akan berubah. Itu yang penting ngaji akidah. Ngaji akidah ni supaya kita tahu siapa yang ma'bud tadi, yang kita wajib sembah tadi hanya Allah. Muftaqir tadi pula yang terhenti berhajat tadi hanya pada Allah. Segala hajat kita, keperluan, pergantungan, harap kita, semuanya balik pada Allah. Semuanya itu kena kembali kepada Allah ataupun zat wajibal wujud. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti. Syair mabadi permulaan bagi ilmu. Inna mabadi kulli fannin 'ashara, al-haddu wal mawdu'u thumma ath-thamara, wa fadluhu wa nisbatul wadi' wal ismul istindadu hukmu syari', masailu wal 'abdu bil ba'di aktafa, wa masailu wal ba'du bil ba'di iktafa, wa man daral jami'a hadha syarafa. Ini dia. Pengenalan ilmu. Nanti kita bincang insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Itulah sikit semayang dapat kita kongsi bersama pada pagi ini. Kesimpulannya bahawa Allah itu bukan Tuhan, tetapi Allah itu ismun, satu nama, dan Tuhan itu zat wajibal wujud. Ini dia. Bila sebut dia Tuhan zat wajibal wujud, satu, al-ma'budu bihaqqin, dua, al-mustaghni an kulli ma siwahu, tiga, wal mustaqiru ilaihi kullu ma adahu, empat ciri-ciri tu Tuhan. Wallahu ta'ala alam. Jadi itulah sikit semayang dapat kita kongsi bersama pada pagi ini. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang tidak baik itu menurut kelemahan semua. Maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-gala. InsyaAllah kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan suratul asman. Kallahu hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.